Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kami ucapkan kepada anda para penonton sekalian yang sedang menonton secara live streaming melalui portal kami di Sinar Harian Online dan juga melalui Facebook dan juga YouTube Sinar Harian dan juga Twitter kami. Dan dalam masa yang sama juga untuk edisi yang ke-279 ini kita memberi fokus kepada anda, kita semua rakyat Malaysia, mana kalau kita melihat krisis tiga serangkai yang sedang melanda negara, itu politik, ekonomi dan juga kesihatan yang telah meletakkan rakyat dalam keadaan yang cukup tertekan, dan tahap keyakinan rakyat terhadap keupayaan serta keikhlasan mereka terhadap institusi kerajaan seolah-olah berada pada tahap yang terendah. Dan cuma satu persoalan yang timbul, adakah kita rela hanya membiarkan keadaan ini berterusan atau mungkin ada satu pendekatan yang lebih baru dan juga segar yang mampu untuk merawat penyakit tiga serangkai yang boleh membawa musibah yang lebih berat. Dan semakin banyak juga NGO yang telah pun bersuara dan melontarkan idea-idea perubahan yang lebih transformatif dan juga reformis yang mahu mengelak senario yang sama berulang, tetapi sebenar-benarnya kalau kita lihat gagal juga untuk merungkai masalah. Jadi pada malam ini kita hadirkan 3 orang panelis yang akan cuba mencari penyelesaian kepada krisis sama dari aspek sosial, ekonomi juga perundangan. Kita membawa dan juga mengangkat topik tentang krisis tiga serangkai, politik, ekonomi dan kesihatan bersama dengan para tetamu kita. Saya nak perkenalkan seorang demi seorang. Kita ada Timbalan Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Dewan Melayu, Syahrin Hamidun. Kita ada juga Pengerusi Pertubuhan Pembela Islam Pembela, Cik Aminuddin Yahya, dan juga kita ada Peguam yang juga Pengerusi Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sivil Malaysia bagi prosesi makan berkala sejagat maksa, iaitu Encik Luqman Sharif alias. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam awal Muharram diucapkan pada anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Dan kita ada beberapa isu yang kita ingin angkat. Tetapi dalam politik, ekonomi juga kesihatan, pada hemat tuan-tuan sekalian, yang mana satu sebenarnya yang perlu diberi perhatian mutakhir ini? Silakan, kita mulakan terlebih dahulu oleh Encik Syahrin. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada Sinar Harian kerana sudi untuk menjemput Dewan Perniagaan Melayu Malaysia untuk bersama-sama memberikan kita punya pandangan. Tajuk kita punya topik hari ini saya rasa unik. Kita ada masalah tiga serangkai. Kalau kita tahu dalam masyarakat kita, tiga serangkai ni sakit yang saling berkait antara satu sama lain, iaitu sakit jantung, sakit darah tinggi, kencing manis. Tapi di negara kita pada hari ini nampaknya kita ada krisis, iaitu krisis ekonomi, kesihatan dan juga politik. Tapi pada saya, akhir-akhir ini kita kena tambah satu lagi krisis. Kita ada krisis perlembagaan juga. Jadi sebenarnya kalau pada Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, segalanya bermula pada tahun lepas, apabila bulan 18 hari bulan 3 negara kita menghadapi pandemik COVID-19, dan sebelum daripada itu bulan 2 ada krisis politik, iaitu kita punya Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan. Jadi dia punya time gap antara peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir dan juga tintitan daripada itu kita terpaksa total lockdown pada 18 bulan 3, membuatkan negara sangat tidak stabil lah, Jadi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia kita pada masa itu telah turun ke padang. Kita melihat apa masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat dan boleh kita rangkumkan pada hari ini. Sememangnya rakyat sedang susah. Nak kata yang mana satu yang perlu diselesaikan dahulu, saya rasa semuanya berangkai. Kalau kita kata nak selesaikan ekonomi dulu, dia akan pergi berangkai dengan kesihatan pula sekarang ada berangkai dengan politik, kerana dasar-dasar ataupun segala langkah-langkah yang ingin diambil oleh Kementerian Kesihatan, dia akan refer juga kepada bajet dan juga daripada politiknya. Kita secara tidak langsung sekarang kita telah pergi ke krisis perlembagaan. Walau bagaimanapun kita ingin mengatakan bahawa
mutakhir ini rakyat begitu susah. Kalau kita tengok statement yang dikeluarkan oleh Menteri Pembangunan Usahawan, ya, baru-baru ni pun kata kalau sampai Oktober ni ekonomi terus ditutup, maka besar kemungkinan 90% daripada syarikat-syarikat PKS akan terpaksa gulung tikar, ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat sebelum daripada pandemik COVID-19 pada tahun 2020, Bank Negara ada mengeluarkan satu statistik yang mengatakan bahawa 75% daripada rakyat Malaysia mempunyai simpanan tak lebih daripada RM1,000. Ini ialah situasi sebelum pandemik COVID-19 melanda. Jadi kita boleh bayangkanlah sekarang, sebelum pandemik RM1,000 simpanan 75% rakyat Malaysia yang tak ada. Apatah lagi sekarang kita sudah setahun lebih. Jadi memang kalau usahawan pun dah habis segala reserve yang dia ada dan mengharapkan bantuan daripada kerajaan pada masa yang sama. Sebagai usahawan, kita juga ada tanggungjawab kita kepada pekerja-pekerja kita. Jadi usahawan dia ada 3 elemen. Saya selalu sebut, kita kena bayar sewa, kita kena bayar upah, gaji, dan juga kita kena bayar kos operasi dan production. Jadi bila ketiga-tiga ini kita tidak dapat keluar rumah sekarang ni, daripada bulan 6 hari tu kita tak dapat keluar rumah. Jadi boleh imagine kita punya collection almost zero, ya, almost zero. Jadi bila almost zero dengan bantuan-bantuan yang telah diwar-warkan oleh kerajaan, seperti subsidi upah PSU 3.0, ya, subsidi upah untuk bulan Jun, sehingga ke hari ini pun sebenarnya masih tak dapat lagi. Itu cerita bulan Jun. Kalau nak cerita subsidi upah 4.0 pula, katanya bila fasa kedua ada 2 bulan lagi kita dapat, dan fasa ketiga ada lagi 2 bulan. Tetapi bercerita tentang fasa pun nampaknya baru-baru ni kerajaan telah tukar naratif fasa 2 kepada fasa 3 itu pun dah tukar daripada berapa banyak kes yang melanda negara, individu yang kena COVID, kepada berapa banyak kes ataupun berapa ramai yang masuk di hospital. Jadi nampak di sini ada beberapa situasi yang tidak menyenangkan, dan rakyat di bawah sana begitu susah, menyebabkan kita dapati dah start lah adanya kempen kibar bendera putih, ya. Dan kita lihat kita ada juga selebriti-selebriti kita yang telah pergi macam Ustaz Abid Liu, ya, dia terus memberikan bantuan. Maksudnya sekarang ni rakyat bukan sahaja mengharapkan bantuan daripada kerajaan semata-mata, tetapi sesama rakyat pun susah sama susah sekarang ini, membuatkan NGO seperti Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dan juga NGO yang lain, kita sedaya upaya cuba memberikan bantuan sesama kita. Dan juga Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, kita ada kutip data dan kita memberikan semua data-data cadangan keluh kesah rakyat di bawah kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kita mengharapkan agar kerajaan dapat memberikan bantuan secara segera kepada rakyat, dan bantuan yang diberikan kita harap mencukupi. Maksudnya kalau bantuan RM500 kepada satu household tu, berapa lama yang boleh bertahan? Kalau RM500 zaman sekarang ni, adakah untuk 1 bulan, untuk 2 bulan, ataukah untuk 1 tahun? Jadi itu satu isu ni juga, kerana banyak pakej-pakej ransangan yang telah diberikan oleh kerajaan, nampaknya proses untuk disbursement pun ada jadi satu isu. Jadi saya rasa untuk first round ni mungkin itu sajalah dulu pendapat saya, iaitu kita kena, pasal dia berangkai-rangkai, jadi kita kena selesaikan semuanya serentak lah kalau boleh, kerana dia interrelated antara satu sama lain. Terima kasih.
Baik, terima kasih Cik Syahrin. Permulaan yang baik, mana saling berangkai-rangkai, mana semuanya tu perlu berjalan seiring sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, rakyat mendambakan bahawasanya kita perlu mendahulukan dari segi aspek kesihatan dan juga ekonomi. Dan NGO sendiri telah pun banyak memberikan pandangan yang banyak dan juga idea-idea kepada kerajaan bagaimana dan seharusnya dilakukan. Tetapi dalam banyak perkara yang diberikan itu tidak semuanya benar-benar berjalan lancar. Dan kita nak tanya kepada Cik Amiruddin sendiri berkaitan dengan perkaitan dan juga peranan dimainkan oleh NGO sendiri dalam hal ini, terutama sekali ketiga serangkai ini, yang mana satu sebenarnya yang perlu didahulukan oleh pemimpin? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Moderator Hani, rakan panelis yang saya hormati sekalian ya. Kalaulah kita buat survey di luar sana, apa pandangan rakyat Malaysia terhadap keadaan negara hari ini, 80%, saya yakin 80% ataupun mungkin lebih daripada 80% mengatakan mereka sangat mual dengan apa yang berlaku dalam pentadbiran negara, dalam secara khususnya politik lah. Kerana apa yang mereka hadapi ini adalah satu perkara, tetapi apa yang berlaku di atas sana satu perkara yang lain. Maknanya itu yang merunsingkan mereka. Jadi kalau tanya pada saya lah, apa prioriti yang harus dilakukan sekarang ini ialah, pertama sekali orang politik kena berhenti berpolitik kotor. Politik tetap berpolitik, tetapi politik yang tidak bermoral ini, politik yang mementingkan kuasa, politik yang mementingkan jawatan dan sebagainya, ini harus dihentikan. Kerana rakyat tak tahan dah dengan apa yang ada sekarang ini. Bukan masalah tak ada makan satu, masalah bisnes satu, tetapi apabila pemimpin juga tidak memberikan penumpuan secara khusus, ini lagi merupakan satu masalah yang besar. Jadi ada rakyat yang mungkin makan minum je okey, tetapi dari psikologi mereka melihat pemimpin yang bercakaran seperti ini memberikan satu stres yang lain, memberikan satu pengharapan yang sangat pesimistik di masa hadapan. Kerana kita tahu bahawa hari ini bukan saja berakhir hari ini, tetapi orang usahawan misalnya, dia akan melihat apa masa hadapan yang akan berlaku. Kalaulah hari ini maknanya pemimpin politik kita dilihat tidak mempunyai satu sikap yang firm dalam politik, tidak mempunyai satu morality politik yang kita kata boleh diharapkan, maka ini satu perkara yang sangat membimbangkan. Seperti yang selalu kita sebut bahawa apa-apa yang rosak ikan itu rosak bermula pada kepalanya. Kalau kepala dah rosak, habis badan nak buat apa? Jadi kalau orang politik, pemimpin yang menentukan dasar dan polisi negara kita ini bermasalah, bercakaran, tak habis-habis, hari ini cakap lain, besok cakap lain, lusa cakap lain dan sebagainya, tak tahu siapa yang sekarang ni yang benar-benar ada kuasa, yang benar-benar ada keabsahannya menjadi pemimpin negara. Jadi macam mana rakyat tak gelisah? Dahlah masing-masing menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pendapatan, untuk makan dan minum. Dalam masa yang sama berapa dengan pemimpin yang macam ini? Saya cuba bayangkan kalau dalam sebuah rumah tangga, kalau anak-anak menghadapi masalah, tengok mak ayah juga berkelahi dan sebagainya. Ini bagi logik akalnya lah mengatakan bahawa memang negara itu akan berada dalam sesuatu yang sangat-sangat kucak-kacir. Dan kalau kita tengok dari statistik hari ini ya, yang berlaku adalah sempat saya kumpulkan di sini. 2019 kes bunuh diri 609. 2020 631. 2021 daripada bulan Januari sampai Mei sahaja sudah hampir 500 orang yang bunuh diri. Cuba kita lihat statistik ini. Ini menggambarkan apa? Bukan menggambar mereka tak cukup makan sahaja, bukan menggambar masalah stres. Saya jumpa kawan-kawan saya yang bincang, yang in charge bahagian psikologi dan sebagainya. Kadang-kadang bukan mereka tidak mempunyai makanan yang cukup, tetapi sebabkan stres, suasana yang dulu duduk dalam rumah ni, Puan Hani, bukan semua orang boleh tahan. Terutamanya orang yang dah biasa keluar. Saya kawan saya yang call saya 2-3 hari yang lepas, seorang yang orang kata apa berada, malah saya katakan sebagai jutawan, tetapi dah rimas duduk di rumah, dah tak tahu nak buat apa.
Kan dia ni suka keluar, suka travel dan sebagainya. Jadi suasana seperti ini sebenarnya stres ini, suasana tekanan mental jiwa ini juga mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Dan dalam satu survey dibuatkan oleh AKPK bahawa 65% rakyat yang bekerja hari ini disebabkan COVID ini mempunyai masalah psikologi. 65%. Saya tak boleh bayangkan kalau perkara ini berlarutan. Sebab itu kita minta perkara ini bahawa orang politik ini, pemimpin-pemimpin negara ini, please tolong berhenti percakaran ini. Kamu nak kelahi sama politik, kamu buat di belakang-belakang. Kamu nak bertelaga sama parti, buat dalam parti. Tetapi apabila kamu menentukan tentang pimpinan negara, masa depan negara, menentukan polisi, ini satu perkara yang lain, yang berada di tahap yang membimbangkan rakyat. Bukan saja rakyat dalaman, malah pelabur-pelabur asing pun bimbang. Dan perkara ini tidak akan melahirkan suasana negara yang tidak stabil. Dan saya yang kita bimbang hari ini, kita lihat di negara-negara di Afrika, di Europe, di negara-negara Arab dan sebagainya, bagaimana rakyat mula memberontak dan keluar ke jalanan kerana tidak tahan dengan sikap pemerintah yang ada di negara masing-masing. Saya tak mahu negara kita ini berada dalam suasana itu. Dan sebagai NGO, sebenarnya saya ni Puan Hani, saya dah tak, bila saya bawa kawan-kawan saya membuat bantuan kepada rakyat yang miskin ini, pendek kata dah kering air mata melihat mereka ini. Yang dengan ada anaknya 7-8 orang, tidak ada pendapatan, tidak ada orang concern, walaupun government beri bantuan. Tetapi yang peliknya kan, ini saya katakan bila politik itu berada di mana-mana, hatta dalam bantuan pun ada politik. Dia bila parti dia yang dapat bantuan, dia akan beri pada orang-orang dia. Walaupun sebelah kiri dan sebelah kanan dia ada orang miskin yang lain, tapi sebab mungkin parti yang lain, dia tak beri. Jadi di mana kita punya ke wisdom kita ini kan dalam politik kita, ataupun kita memang politik kepartian, ke politik yang berdasarkan kepada harta, politik berdasarkan kepada perut diri sendiri, itukah yang kita nak bawa ini? Tapi inilah gambaran yang dilihat di dalam negara kita oleh rakyat biasa. Saya tak kata orang yang intelektual pun, hatta budak-budak dispatch pun merasakan bahawa kepincangan, kelemahan di dalam politik kita ini telah sampai ke peringkat tahap apa yang diistilahkan, ramai yang menggambarkan seolah-olah dalam parlimen ini sebagai parlimen haiwan, ataupun istilah yang lebih kasar lagi digambarkan sebagai beruk-beruk yang berkelahi. Jadi saya minta maaf, saya terpaksa bercakap begini, tapi itu nak dikatakan gambaran yang ada di dalam hati dan jiwa rakyat. Sebab itu kita lihat cara dimanagekan ini. Alhamdulillah lah, kita tak dapat nafikan apa yang dibuat oleh kerajaan ini ada juga baiknya. Tetapi apabila kita lihat dalam pentadbiran, cara nak handle COVID ini pun juga, ini juga satu masalah. Contohnya hari ini ada sekumpulan kawan-kawan kita dalam NGO yang cuba nak menyaman kerajaan, membuat laporan polis kenapa masalah ivermectin ini yang sepatutnya di-approve tapi tidak di-approvekan oleh pihak kerajaan, sedangkan benda itu dah proven boleh membaiki ataupun boleh menyembuhkan COVID. Tetapi tidak, mengambil masa begitu lama oleh kerajaan dengan desakan demi desakan, barulah kerajaan consider benda itu dan saya difahamkan benda itu sudah di-approve. Tetapi dah berapa ramai orang yang mati, berapa ramai orang yang dah sakit dalam keadaan ketika dalam ICU, sampai hospital pun dah tak cukup. Jadi pengurusan semua ini terjadi sebabkan apa? Kerana pemimpin kita terlalu menumpukan soal mengekalkan kuasa. Yang tak ada kuasa berlumba-lumba nak merebut dan melobi-lobi, berlakulah melompat dan sebagainya ini. Yang dah ada kuasa pula membuat segala macam cara untuk mengekalkan kuasa mereka ini, menindas orang politik yang lain, cuba melemahkan orang lain, memastikan bahawa mereka kekal memerintah dalam negara kita ini. Jadi bagi saya ini satu senario politik yang sangat-sangat tidak sihat, yang tak pernah kita lihat. Is unprecedented situation dalam negara kita. Kita pernah ada berlaku 13 Mei dahulu, Mageran, tetapi itu dalam suasana yang lain. Tetapi sekarang ini suasana ini sangat-sangat lain, malah lebih teruk. Malah saya katakan 360 degrees lebih teruk daripada apa yang berlaku pada 1969 itu. Jadi kita harap sangatlah politician ini, ahli-ahli politik ini berhenti sekejap saja. Bagikan stabil dulu negara ini, bagi rakyat nampak bahawa pemimpin kita ini serius menangani
soal rakyat. Bukan setakat bagi makan saja. Rakyat nak lihat pemimpin ini ada wibawanya tersendiri. Ada pandangan yang kita boleh pegang. Makanan itu adalah satu hal. Tetapi kita nak lihat pemimpin kita ada jiwa yang kuat, pemikiran yang matang untuk lead nation ini kepada satu tahap yang kita kata lebih makmur, lebih sejahtera dan sebagainya. Terima kasih. Okey, itu yang dikatakan oleh Encik Muhyiddin, maknanya mewakili juga seorang rakyat kebanyakan memberi satu pandangan yang sebegitu kepada kepimpinan negara. Tetapi dalam masa yang sama juga dalam apa yang dilakukan, kita diikat dengan undang-undang. Seperti mana disebutkan oleh Encik Shahrin di awal tadi, mana krisis yang berlaku sekarang ni bukan setakat 3 serangkai, ekonomi, kesihatan dan juga politik, tetapi juga berkaitan dengan perlembagaan. Mana pertembungan yang berlaku yang kita lihat dalam kalangan pemimpin dan juga pembangkang ini seolah-olah menampakkan mereka mahukan perlembagaan dan macam-macam lagi. Pada khidmat Tuan Norman sendiri, bagaimana melihat pada situasi yang berlaku dan kalau kita boleh tambah sedikit, adakah dengan adanya jawatan kuasa khas tanpa mana-mana keahlian ahli politik dan juga fokus kepada pemulihan pada ekonomi dan juga kesihatan negara akibat pandemik ini akan dapat diberikan keutamaan dan mungkin di situ ada peluang untuk kita reset kembali ke semua krisis yang sedang berlaku pada waktu ini. Tuan Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Hani dan rakan-rakan sekalian. Saya menerangkan dari perspektif undang-undang. Apa yang berlaku pada kali ini, seperti saudara Amin mengatakan, saya rasa ini satu yang unprecedented, yang tidak pernah berlaku lagi, di mana kita sekarang menguji keabsahan sesebuah kerajaan. Jadi permasalahan ini timbul kerana terdapat parti-parti politician kita yang sekarang ni tidak mengaku dahulunya bersama kerajaan, sekarang ini tidak lagi bersama kerajaan, dan ini merusingkan ramai rakyat kerana kita tidak tahu sama ada kerajaan ini mempunyai majoriti yang cukup ataupun tidak. Jadi maka dengan itu keabsahan kerajaan ini perlu ditentukan sesegera yang mungkin lah. Lagi elok sesegera yang mungkin. Sekarang ini kita ada September, kerana kita mahu menentukan sekiranya kerajaan itu mempunyai majoriti, dia boleh teruskan. Tetapi kalau tidak mempunyai majoriti, seharusnya kita mencari tidak ada lain melalui pilihan raya. Tapi pilihan raya tidak boleh diadakan pada masa ini kerana ada COVID dan keadaan di mana majoriti tiada lagi, pilihan raya salah satu cara adalah memilih apa yang berada di kalangan MP-MP yang sedia ada. Tetapi seperti mana kita tahu, kemungkinan konfigurasi politik sedia ada tidak stabil dan mungkin tidak ada yang ada majoriti, maka dengan itu hanya ada satu lagi pilihan, iaitu melalui pilihan raya. Tetapi pilihan raya seperti saya kata tadi tidak boleh diadakan sekarang, dan di bawah perlembagaan pilihan raya mesti diadakan dengan dalam masa tempoh yang ditetapkan. Dan ini diperuntukkan dengan jelas di bawah perlembagaan. Untuk itu, supaya kerana kita tidak mahu pilihan raya diadakan secepat mungkin, kita mahu adakan pilihan raya selepas COVID, maka satu darurat politik ataupun satu proklamasi darurat mungkin perlu dipertimbangkan diadakan untuk memanjangkan, untuk defer the election, kan, pilihan raya. Dan pada masa itulah tertubuhnya jawatan kuasa badan pentadbiran yang elok kalau boleh terdiri daripada orang yang berwibawa dan tidak dari kalangan politik kalau boleh. Kalau tidak, yang di Pertuan Agong akan pilih mereka yang sesuai untuk memfokus kepada dua masalah lagi, kesihatan dan ekonomi, sehingga wabak COVID ini dapat diselesaikan. Jadi maka kita cadangkan ini adalah satu alternatif, satu cara yang perlu difikirkan untuk kebaikan rakyat, dan supaya kita dapat menarangi dua perkara yang penting. Sementara itu biar
politician kita berkempen, buat apa saja yang mereka mahu supaya mereka menang pilihan raya yang akan dilakukan setelah COVID telah selesai. Jadi itulah cadangan pihak kami untuk salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada. Mungkin yang perlu kita adakan jawatan keusaha sini, pembagian. Bagaimana Puan Hani? Sesegera mana mungkin yang perlu kita adakan jawatan kuasa ini supaya dapat kita selesaikan dalam masa yang terdekat? Sesegera yang mungkin kalau boleh lah. Tetapi ini bergantung kepada vote of confidence atau undi kepercayaan. Jawatan kuasa ini hanya boleh wujud apabila tiada majoriti yang seperti saya katakan tadi dan darurat itu dipanggil, dikemukakan kan. Sebelum itu kerajaan terpaksa di bawah perlembagaan akan teruskan dengan tugasnya sendiri. Jadi selagi mana undi ini tertangguh, selagi itulah kita kita menumpukan kepada hanya keabsahan. Sepatutnya kita boleh tumpu kepada ekonomi dan kesihatan saja. Sebenarnya perlu kita tumpukan pada waktu ini sebab kita memikirkan tentang kemaslahatan rakyat dari segi pelbagai aspek kesihatan, ekonomi khususnya. Dan kita nak kembali pada Encik Shahrin di mana apabila terlampau dan terlalu banyak masa dan juga tumpuan diberikan kepada menangani kepentingan politik yang sepatutnya diguna untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan ini telah mengakibatkan banyak perkara, iaitu kita boleh melihat penzahiran kematian yang tinggi, ekonomi merudum dengan teruk, PKS gulung tikar dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama turut diangkat adalah dari segi perjuangan politik ini kerana kami memperjuangkan hak rakyat. Okey, kami sedang cuba untuk membela rakyat. Tetapi dalam perjalanan ke situ banyak rakyat, okey, ramai dalam kalangan rakyat yang terseksa kehidupannya. Pada Encik Shahrin. Ya, jadi untuk menjawab soalan itu, kita di Dewan Perniagaan pun kita mempunyai berbagai-bagai ahli yang mempunyai latar politik yang berbagai, ya. Kita non partisan lah. Kerana kita lihat, boleh kata semua, tak kira lah parti apa pun, memang semua mengeluh tentang keadaan semasa yang telah berlaku. Pokok pangkalnya yang penting sekarang ni rakyat tak boleh keluar dan tidak boleh cari sumber pendapatan. Kita dah 2 bulan dah ni, dah 2 bulan nak masuk ke 3 bulan. Manalah ada logiknya kalau kita disuruh duduk rumah, tak boleh berniaga, tak boleh pergi kerja, tak boleh keluar daripada rumah, bantuan yang diberikan pun belum kunjung tiba. Jadi saya rasa sudah sampai masanya rakyat kena mencari alternatif lain. Antaranya iaitu dah banyak dah kita dengar sekarang ni rakyat kata sudahlah, bukalah kembali ekonomi seperti biasa dan kita terpaksa hidup dengan COVID ini dan terimalah hakikatnya. Kerana saya difahamkan juga, tadi ada sahabat saya bagi tahu bahawa di Indonesia juga mereka menanamkan satu dipanggil rakyat terpaksa hidup dan menerima hakikat bahawa dalam masa 5 tahun daripada sekarang memang terpaksa hidup dengan COVID. Jadi keadaan ini memang kita rasa di Malaysia pun sama. EPF pun kalau kita lihat kerajaan bila bantuan-bantuan dari kerajaan lambat tiba, ke EPF dia orang keluarkan pun dah 120 bilion. Sementara dana-dana yang diberikan oleh kerajaan baru 80 bilion. Walaupun announcement yang dikeluarkan oleh kerajaan ada 530 bilion dan berbagai-bagai, tetapi sebenarnya itu termasuklah dengan macam kita kata tadi EPF apa semua ni. Jadi cash yang sebenarnya masuk ke poket rakyat tidak sampai ke 500 bilion itu. Jadi kita rasakan PKS di Malaysia ini ada 960,000. Kita just imagine lah kalau satu PKS buang satu orang pekerja sahaja, itu almost 1 million
rakyat Malaysia yang tidak ada pekerjaan, dan kalau dia balik ke rumah ada 5 orang tanggungan, dah jadi 5 juta rakyat Malaysia yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ni. Lepas tu rakyat pula tengok apakah yang telah dilakukan oleh politician ni, kan? Kita tengok sentiasa berubah, sekejap nak undi percaya, undi tak percaya lah, berbagai-bagai helah yang telah dilakukan. Kita merasakan bahawa end of the day rakyat nak satu kepastian, ya. Kalau sekarang ini maybe minggu depan ke boleh dilakukan vote di parlimen, apa salahnya? Kerana rakyat tak nak dengar semua ni dah. Rakyat memang keadaan sekarang sangat terdesak, dan kita tak naklah ada elemen macam cerita lagu bangau-bangau, kan? Mungkin PN dia menyalahkan PH pula menyalahkan Barisan Nasional. End of the day rakyat di bawah ini sedang sengsara, dan kita pun mengeluarkan agar ada satu gencatan politik. Kita bersama-sama dengan NGO hari itu kita bersepakat bahawa sepatutnya lah, kalaulah tidak boleh dilakukan persidangan ataupun parlimen dalam masa terdekat, kita minta semua ahli-ahli politik supaya berjiwa besar, masing-masing fikirlah tentang rakyat, kalau boleh ada gencatan politik, dan kita mintalah agar perkara ini dapat selesai dengan segera. Jadi sekali lagi, kalau bantuan-bantuan yang diperlukan oleh rakyat tidak dapat diberikan dalam masa terdekat, tolonglah bukalah balik ekonomi, dan rakyat rasanya memang menunggu-nunggulah, ya. Kita tak nak lagi macam menunggu buah yang tak gugur. Kita perlukan bantuan tapi tak kunjung tiba. Kalau kata loan dah diluluskan dalam tempoh sebulan 2, tetapi disbursement sampai bulan ke-5, syarikat tu dah gulung tikar dulu dah. So no point. Jadi kita harap keadaan ini dapat selesai dengan segera. Ya, baik. Dan kepada Encik Aminuddin, kita nak tanya juga mana apa yang disuarakan oleh NGO. Baru-baru ni 13 NGO menyuarakan supaya macam ahli politik ini supaya berhentilah bertelagah kerana harus memikirkan tentang soal rakyat. Tetapi sejauh mana sebenarnya suara NGO ini yang membawa suara rakyat ini benar-benar didengar oleh pucuk pimpinan, dan dalam masa yang sama bagaimana desakan NGO ini boleh membantu pemerintah untuk mendengar lebih banyak lagi keluhan rakyat, dan adakah NGO ini sebenarnya dijemput bagi membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku daripada 3 serangkai yang kita bincangkan pada malam ini? Dia begini ya, kalau dia ada satu sifat kepada ahli politik kita ini. Sifat apa? Sifat menyalahkan rakyat. Sebab itu hari ini kalau rakyat langgar sikit SOP kena saman, pergi rentas daerah kena saman. So pemikiran menyalahkan rakyat ini memang ada pada pemerintah kita. Dia begini ya, dalam konteks sekarang ini kita kena faham kedudukan kita sebagai leader lah, sebagai pemimpin negara ini. Kita kena take stock apa yang polisi yang kita buat ini. Bermakna bahawa kita kena letak responsibility itu, tanggungjawab itu, masalah itu kepada diri kita dahulu sebelum kita menyalahkan pada rakyat. Sebab rakyat ini dia tak ada boleh buat apa-apa. Polisi itu semua ada pada kerajaan. Jadi kalau kerajaan mempunyai pemikiran menyalahkan orang lain, menyalahkan rakyat sana dan sini, tetapi kita lihat dalam masa yang sama apabila pemimpin juga melakukan kesalahan, dia punya orang kata penalty itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang terlalu minimal, itu berlaku double standard dalam hukuman ini. Ini memberi gambaran yang tidak baik pada rakyat, seolah-olah ada 2 layer of community lah, satu level kayangan, satu level marahin ini. Jadi ini menyebabkan walaupun suara NGO ini dah banyak bersuara, tetapi dia tidak diambil kisah oleh pemerintah secara tuntas. Kita tengok, saya minta maaf perkara ini saya tersebut.
apabila kerajaan tubuhkan satu jawatan kuasa pemulihan negara ini, MPN, Majlis Pemulihan Negara ini, kita lihat dalam itu, majoritinya, hampir kesemuanya merupakan orang korporat, ex-politician, dan juga lecturer-lecturer ataupun mereka dalam akademia. Tetapi saya tidak nampak wakil daripada NGO yang sebenarnya duduk siang dan malam bersama rakyat, merasai denyut nadi rakyat, masalah yang dihadapi oleh rakyat, tetapi kita tak nampak dia duduk dalam komuniti yang begitu penting menentukan masalah pemulihan negara ini. Jadi berlaku nanti saya bimbang polisi itu dia buat tidak sampai menangani sebenarnya masalah yang dihadapi oleh rakyat ini. Dia hanya berada di satu tahap sahaja, tetapi ke belakang ini dia tidak dirasai. Seperti yang disebutkan tadi, walaupun disebut beri bantuan 500 juta, tetapi sampai sekarang ni ada yang tak dapat lagi. Katanya bank ada beri kemudahan, tetapi bila dia apply tak dapat, dikatakan habis dan sebagainya, didapatkan oleh pihak-pihak yang tertentu sahaja dan sebagainya. Jadi benda itu tidak sampai. Ini yang berlaku. Ini yang dihadapi oleh rakyat sekarang ini. Walaupun rakyat gembira, ada announcement oleh kerajaan, berbagai package sejak daripada tahun lepas lagi diberikan kepada rakyat. Tetapi yang merasainya itu berlaku kepincangannya di sana. Kenapa? Kerana di situ ada gap di antara pentadbir dan juga rakyat. Kerana kita lihat bahawa pentadbir, dia memikirkan benda aspek yang lain. Dia memikirkan aspek dari segi kepartian itu lebih daripada kenegaraan itu. Memikir tentang kedudukan mereka daripada apa yang ada dalam bentuk nadi-nada rakyat. Jadi bila dia bentuk komiti yang macam ini, saya lihat tidak ada pun satu. Tidak ada wakil DPMM pun. Tidak ada wakil maksa pun di situ. Tidak ada wakil-wakil yang mereka-mereka yang berdepan siang dan malam dengan perasaan dan apa yang berlaku pada rakyat. Jadi bagaimana mereka nak menentukan polisi yang benar-benarnya dapat mengesani pada setiap rakyat. Mungkin mereka buat polisi, tetapi polisi itu hanya untuk pihak yang tertentu, untuk golongan yang tertentu. Akhirnya yang merana tetap rakyat yang merana. Akhirnya yang mati tetap rakyat biasa yang mati. Kita tak dengar lagi orang yang hebat-hebat mati lagi, tak. Tetapi yang menderita ini, yang tak makan ini adalah rakyat biasa. Kenapa berlaku gap yang begitu besar di antara pemikiran pemerintah dengan apa yang ada dalam realiti rakyat hari ini? Kerana mungkin rakyat ini, politik, itu saya selalu sebutkan, kena berubah dalam negara ini. Politik kepartian ini kepada politik kenegaraan. Apa maksudnya? Politik kepartian ini dia mementingkan parti dia. Apa-apa pun mesti parti dia. Sebab itu habis je PRU 14, dia dah fikir dah PRU 15 dah. Habis je jawatan ni, dia dah fikir jawatan yang lain dah. Dalam parti dia itu sendiri. Dan kita lihat perlantikan pun dalam kedudukan dalam kerajaan berdasarkan pada parti. Bukan berdasarkan kepada kebijakan, kebolehan dan sebagainya profesional seseorang itu. Jadi apabila lantik orang yang dah memang bermasalah, dilihat memang tidak capable untuk run the country, tetapi dilantik, dia beri kedudukan, dia beri jawatan dan sebagainya yang strategik. Saya tak kisah kalau jawatan biasa-biasa, tapi jawatan strategik yang menentukan polisi negara, yang menentukan hala tuju negara, diberikan pada orang tidak capable. Ini yang jadi masalah. Dan ini yang rakyat tertekan. Sebenarnya bagi saya sendiri pun saya tertekan. Walaupun Alhamdulillah makan minum saya selesai, tetapi bila melihat perkara ini berlaku dalam negara, psychologically, mentally, saya tertekan. Seolah-olah negara ini tidak ada hala tuju dan sebagainya. Jadi gap inilah saya rasa harus segera dirapatkan, bagi peluang kepada NGO-NGO. Siapa yang berdepan dengan NGO-nya, yang melihat rakyat menangis, melihat rakyat 7-8 orang yang tak makan ini, ada yang dah seminggu tak ada pendapatan. Saya berhadapan dengan satu keluarga yang ada 7-8 anak, 1 minggu dah tak ada pendapatan. Saya terpaksa cari kawan-kawan, bantu beri makanan. Setiap hari kami beri dan mereka merayu, merintih kepada kami, pada NGO-NGO. Saya persoalkan di mana bantuan rakyat kerajaan yang kerajaan beri ini. So bila kita survey, berlakulah macam tadi. Bila parti dia yang pegang, dia akan beri orang parti dia saja. Bila orang parti ini saja. Akhirnya tidak sampai kepada rakyat yang betul-betul menderita, yang betul-betul mendesak. So bagi saya, gap di antara pemikiran pemerintah dengan apa yang berada di bawah ini terlalu besar jurangnya ini. Dan saya tidak nampak satu pengislahan yang tuntas yang nak menyelesaikan perkara ini. Apabila dilantik saja Majlis Pemulihan Negara ini, kita tengok orang yang kita rasa tidak pun dapat merasai. Ya, mereka intelektual, mereka pintar, mereka mungkin ada profesor, datuk dan sebagainya. Itu satu aspek kita faham. Tetapi
tidakkah perlu kita dengar orang-orang bawahan ini yang pemimpin kita kena ada. Yang Islam ajar macam ini, bukan pemimpin duduk di kerusi empuk, dengar orang-orang yang hebatnya bercakap, tetapi tidak dengar rintihan rakyat yang bawah ini. Dispatch pointnya orang penyapu sampah, orang penjajah-penjajah ini, kalau saya tanya penjajah ni, mereka dah terdesak untuk berniaga. Tetapi bila berniaga kena saman pula, kena patuh SOP dan sebagainya. Bagi saya lah, rakyat boleh terima kerana ini suasana yang dihadapi bukan saja di negara kita, malah di seluruh dunia menghadapi suasana pandemik ini. Kita boleh terima itu. Tetapi yang kita tak boleh terima ialah apabila kerajaan tidak mengambil kira pemikiran-pemikiran daripada NGO, pemikiran-pemikiran daripada rakyat yang sebenar-benarnya menghadapi suasana ini, yang mempunyai penyelesaian. Bagi saya, kami mempunyai penyelesaian. Kami boleh memberi pelbagai cadangan. DPMM boleh bagi, maksa boleh bagi, kami pun pembela pun boleh bagi. Kami ada banyak cadangan. Tetapi perkara itu tidak diambil kira. Kenapa? Tidak dimasukkan. Seolah-olah ni kami ni bukan seorang intelektual. Kami ni bukan tidak berpengetahuan dan sebagainya. Bagi saya ini satu persepsi yang sangat silap. Merendahkan NGO. Tak semua NGO ni NGO biasa. Saya tengok macam yang ada dalam panelis kita ni pun bukan sebarang orang. Tetapi kami tidak diberi kesempatan, seolah-olahnya begitu. Hanya didengari tepi-tepian sahaja. Rintihan di sana dan di sini saja. Tetapi tidak diambil kira oleh pihak kerajaan tentang luahan hati daripada NGO ini yang berdepan dengan situasi sebenar rakyat ini. Jadi bagi saya gap inilah yang harus diambil tindakan segera oleh kerajaan. Kalau boleh tubuh satu jawatankuasa ini yang mewakili semua NGO, yang beribuan NGO ini. Bukan satu dua NGO, ribuan NGO ini yang betul-betul di mana anggota mereka ada sampai ribuan juga yang menghadapi masalah ini, baik dari segi psikologinya, dari segi mentalnya, dari segi pekerjaannya, dari segi perniagaan mereka ini. Mana mereka nak luahkan perasaan ini? Akhirnya mereka duduk tertanam dalam jiwa mereka, dalam pemikiran mereka. Itu yang menyebabkan berlakunya pelbagai pembunuhan diri, kemurungan, distres, perpecahan dalam keluarga, perceraian sana dan sini. Ini yang anak kita berlaku dalam dunia hari ini, dalam politik hari ini. Sebab itu bagi saya, memahami politik ini, sebab itu saya selalu sebut, orang politik ini faham apa politik. Bagi saya, politik ini adalah seni ataupun ilmu mentadbir negara untuk kesejahteraan rakyat. Ini sebenarnya politik. Tetapi kalau politik ini tidak mendatangkan kesejahteraan rakyat, there's no meaning in politik. Tak payah masuk politik lah kalau hanya sekadar untuk mengenyangkan pihak-pihak tertentu. Saya minta maaf lah terpaksa saya luahkan perasaan ini kerana bukan saya. Saya alhamdulillah dan kawan-kawan mungkin malih lagi lah orang kata bernafas hari ini. Tetapi saya melihat rakyat di bawah sana yang saya saban hari berhadapan, puluhan ribu kami habis duit membantu mereka dengan duit poket rakyat sendiri. Tetapi bila masalahnya berlaku, itu saya terpaksa sebut di sinilah, apabila kami membuat public funding sikit, dahlah kami nak kena investigation pula lagi. Kata kami dah macam bawah AMLA dan sebagainya. Ini mentaliti yang ada. Mentaliti yang ada pada pemerintah ini. Apabila kita nak bantu, dilihatnya berbagai-bagai masalah, berbagai kekangan desakatan yang dibuatnya. Maknanya mereka rela melihat rakyat ini menderita daripada melihat mereka-mereka yang nak membantu ini. Walhal, satu sen pun kami tidak ambil duit itu, semua yang dapat kami berikan kepada rakyat dalam bentuk makanan, dalam bentuk duit dan sebagainya. Tetapi ini tidak lihat sebagai satu tindakan yang wajar, malah kami disiasat oleh pihak polis mengatakan kami telah melakukan kesalahan. Bagi saya ini satu benda yang sangat pelik lah berlaku dalam negara kita. Jadi dalam negara kita nak buat baik pun masalah, lebih baik buat jahat. Saya ingat inilah orang politik fikir kot. Lebih baik buat baik, lebih baik mencuri, lagi itu lepas. Buat baik, you akan problem. So, sorry to say about this lah. But this is situation yang kita hadapi dalam negara kita ini. Yang kita harap pemimpin kita mula berfikir bagaimana nak mengislahkan perkara-perkara seperti ini. InsyaAllah. Baik, apapun kami ucapkan terima kasih kepada NGO-NGO yang ada dan diharapkan Encik Amiruddin juga rakan-rakan NGO yang lain tidak pernah putus harapan walau apa pun yang dicerca dan dibuat sebab NGO menjalankan tugas untuk membawa suara rakyat dan juga membantu rakyat. Baik Cik Ruman, kita berada di pusingan yang terakhir juga sebenarnya pada waktu ini. Bagaimana kita melihat kepada dasar undang-undang polisi yang sebenarnya perlu diterjemahkan dan dipaksikan untuk rakyat dalam soal 3 serangkai ini.
Dan mungkin ini merupakan satu penyelesaian yang perlu difikirkan dalam keadaan yang segera sebelum rakyat semakin lemas dan semakin merana dengan situasi yang mendatang. Cik Luman. Okey. Sepatutnya seperti yang saudara Amin katakan tadi lah. Patutnya polisi dasar kita tumpu kepada dua perkara saja, kesihatan dan juga masalah ekonomi. Ini yang menyelubungi rakyat kita, yang rakyat kita mengalami banyak rintihan dan mengalami banyak kesusahan akibat ini. Sebenarnya dasar yang kita ada kesihatan, kalau kita lihat mixed review dari segi vaksinasi antara yang terbaik di dunia pada saya, tetapi dasar lockdown tu tidak sempurna pada saya, dan ada yang setengah mengatakannya ialah ini tidak berjaya dari segi itu. Sebab itu nombor kita naik sehingga 20,000, 18,000, 17,000. Tetapi kita akui dasar vaksinasi itu bagus. Dari segi ekonomi, inilah permasalahan. Selagi mana kesihatan kita tidak dapat diselesaikan, selagi itulah masalah ekonomi ini akan meruncing dan berpanjangan. Dan ini penting, dasar dua ni. Tetapi sekarang ni seperti saudara Syarin kata tadi, kita alami masalah politik. Apabila masalah politik ini berlaku, fokus tumpuan kita hanyalah kepada politician kita hanya akan jadi pada politik. Patutnya berita-berita yang kita dengar sekarang, dia ni lompat ke sana, kan? Dia ni dapat durian misalnya, 30 durian. Lepas tu laporan dibuat, lepas tu tarik balik persetujuan yang diberikan. Kita akan melihat polemik-polemik ini berlaku yang sebenarnya tidak menguntungkan rakyat langsung. Ini hanya untuk politician, kan? Jadi itulah. Tetapi permasalahannya sekarang, ini sudah berlaku di mana di dalam parlimen telah timbul tanda tanya sama ada majoriti itu wujud atau tidak. Jadi kita kena selesaikan ni. Jadi di samping dasar-dasar tadi yang kita perlukan, kita sebagai rakyat kena beri pandangan kita. Sekarang ni kalau kita lihat, politician sekarang ini memilih antara mereka untuk menentukan siapa yang berkuasa. Sepatutnya kita yang memilih. Rather than allowing politician to decide, patutnya kita yang decide. Kita yang patut pilih. Patutnya kita tidak boleh buat sekarang, kita buat sekarang. Tetapi kita kena menyatakan bahawa ini semua tidak stabil. Ini semua mengancam kehidupan kita, sara hidup kita, kerana ia menjadi satu ketidaktentuan yang berpanjangan. Jadi ini mesti diselesaikan sesegera yang mungkin supaya kita dapat tumpu kepada masa hadapan, kita dapat melihat jauh, kan, membuat keputusan-keputusan yang baik untuk jangka masa pendek dan jangka masa pertengahan dan jangka masa panjang, dan bukan jangka masa pendek saja. Kan? Jadi ekonomi kita memerlukan satu rangsangan yang besar. Rakyat kita memerlukan satu pertolongan yang besar juga. Kita mahu satu badan yang tumpu kepada ini, ataupun politician kita tumpu kepada dua masalah ini. Itulah yang kita perlu beri tumpuan pada masa ini. Kita bawakan juga sedikit kesimpulan tentang apa yang boleh kita lakukan dalam kita menyelesaikan situasi yang berlaku, kerana rakyat bukan saja dah cakna dengan data harian yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi juga dah cakna tentang korban ekonomi yang berlaku. Jadi kita bimbang situasi-situasi yang mendatang bukan setakat kesihatan memang nombor satu, Cik Syarin, tetapi kalau sekiranya ekonomi pun tidak kukuh, maka itu juga akan menyebabkan krisis dan juga keruntuhan institusi, keluarga dan juga masyarakat. Kita bimbang ia berangkai-rangkai, jadi maka apakah fokus yang perlu diberikan dan kerana kita tidak mahu memperlihatkan bahawasanya segala apa yang diadakan sekarang adalah seolah-olah memuaskan kehendak institusi kewangan dan juga tekanan pemain industri, tetapi tidak secara terus kepada rakyat. Penyelesaian tuntas kesimpulan, Cik Syarin.
Okey, jadi kesimpulan daripada apa yang kita telah bincangkan di sini, kita merasakan bahawa rakyat susah. Jadi government kena bantu secepat mungkin. Kita tak mahu politician asyik berpolitik dan menyebabkan kita ada krisis perlembagaan. Dan kita juga NGO tidak putus harapan kepada government of the day, kepada kerajaan PN yang ada sekarang, tolonglah buat engagement, berjumpa dengan Dewan Perniagaan, jumpa dengan pembela, berjumpa dengan Maksa dan NGO-NGO yang lain. Kita sentiasa terbuka untuk memberikan pandangan-pandangan kita, dan juga kita mengharapkan agar pemimpin-pemimpin di atas sana berjiwa besar, ketepikan ego. Kalau perlu gencatan politik, kita buat gencatan politik. Dan kita pun merasakan Lautan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan memang beliau ada cukup sokongan, dan teruskanlah dapatkan mandat undi percaya. Jadi perkara ini dapat kita selesaikan segera dan masing-masing fokus. Bila dah settle government of the day, dan untuk pengetahuan pun Dewan Perniagaan kita punya stand, memang kita support government of the day. Macam saya kata tadi, kita punya ahli-ahli persatuan berbagai-bagai. Jadi memang kita minta satu kerajaan yang stable supaya ekonomi kita dapat dinaik taraf dan rakyat dapat terus hidup dengan tanpa rasa gundah gulana lah seperti sekarang ini. Tolonglah buka ekonomi, itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Pada Cik Aminuddin, bagaimana pula pada hemat kacamata saya ada NGO? dua perkara saya nak cakap ya. Yang pertama berkenaan dengan public education ini. Saya tengok dari segi deliverables kerajaan untuk menjelaskan kepada rakyat ada kekurangan untuk menjelaskan apa yang kerajaan dah buat dan sebagainya. Cuma dibuat announcement itu adalah perkara-perkara dasar dan sebagainya. Tetapi penjelasan yang tuntas tentang rakyat, yang harus bagaimana harus rakyat fahami, itu bagi saya masih lagi kurang. Sebab itu jangan salahkan rakyat kalau ada rakyat timbul perasaan negatif dan pesimis dengan kerajaan hari ini. Sebagai contohnya, apabila darurat habis macam mana berniaga kita ni? Boleh ke tak boleh? Masih minta pada MITI ke tak boleh minta pada MITI? Saya ada kawan-kawan yang berniaga pun jadi confused benda ni. Minta MITI tak pernah lulus, tetapi lulus dengan MITI tak lulus perak kerajaan tempatan dan sebagainya. Jadi masing-masing confused. Saya rasa bagi public untuk faham ini ada sedikit kekurangan yang saya rasa rakyat atau kerajaan harus baikilah dari segi public education ini. Yang kedua, saya ikut dengan apa nama yang disebut oleh kedua panelis tadi berkenaan dengan situasi politik negara ini. Kita kena ingat sebab itu saya kata gap ini terlalu besar di antara orang politik dengan orang rakyat biasa. Dari segi orang politik, apa masalah? Kita akan ada sidang parlimen pada bulan 9, kita buatlah bulan 9, memang itu dah due untuk adakan sidang parlimen. Itu pada pandangan orang politik. Tetapi bagi rakyat biasa ini, terutama usahawan-usahawan yang nak bergerak, yang nak bekerja ini, mereka nak perlu tentukan yang ada sekarang ni kekal ke tak kekal. Katalah bulan 9 ini tak jadi, berubah dan sebagainya. Sudah tentu dan pasti menteri akan berubah, polisi akan berubah, tindakan akan berubah, vaksin akan berubah. Jadi apa usahawan ni nak buat? Takkan nak berubah strategi siang malam nak ubah strategi. Kita ni berhadapan dengan ekonomi yang sangat tertekan. Jadi sebab itu kita sangat menyuarakan kepada rakyat. Bukan kita ada disebabkan oleh ada interest dalam politik, tidak. Tetapi kami ni nak berniaga, kami nak bergerak, kami perlukan satu confirmation secepat mungkin. Okey ke tak okey? Ada keabsahan ke ataupun tidak keabsahan kerajaan sekarang? Itu saja. Kerana kami nak menentukan polisi kami nak buat strategi kami. Tetapi kalau sampai besok bulan September tukar Menteri Keuangan, tukar Perdana Menteri, sudah tentu strategi akan lari. Apa yang kami nak fokuskan akan lari dan sebagainya. Ini yang dihadapi oleh usahawan, ini yang dihadapi oleh rakyat. Jadi sebab itu saya rasa selagi gap ini tidak dapat dirasai oleh pemimpin kita yang ada hari ini dan sebelum-sebelum ini pun, maka selagi itulah kita akan melihat persepsi, perasaan tak puas hati, persepsi yang pesimistik, yang negatif ini akan wujud
terhadap kerajaan hari ini. Dan saya minta jangan kerajaan salahkan kepada rakyat, jangan salahkan pada kami, tapi ini yang kami hadapi. Memang senang nak salahkan kami ini sebab mereka memegang tampuk pimpinan, mereka memegangkan kuasa, tetapi kami ini merupakan suara rakyat sebenar yang duduk di bawah sana, yang berhadapan dengan suasana yang sebenarnya. Tolong faham apa yang kami hasratkan ini. Bukan ada elemen politik. Kami tidak ada interest. Kami bukan nak jadi Perdana Menteri. Kami bukan nak jadi menteri atau nak megang JLC saudara. Apa yang ada pada ini dah cukup dah, alhamdulillah. Tapi kami concern tentang masa depan negara, kestabilan negara dan juga kesejahteraan rakyat jelata yang hari ini sangat tertekan. Please consider pandangan-pandangan ini supaya kalau boleh dipercepatkan keabsahannya ini. Tak payah tunggu bulan 9 lagi. Apa masalahnya kalau kita betul confident? Jadi ini, bila kita tangguh, ini berbagai-bagai. Kalau tengok media ini macam-macam gambar dah. Keluar gambar katak kan. Lagi RM30 daripada RM24 jadi RM30 dan sebagainya. Dia katak tidur, katak bangun, katak dah ada tugu dekat parlimen dan sebagainya. All this nampak simple lah, tapi dia sebenarnya merendahkan. Saya bimbang akhirnya rakyat dah ada trust deficit, dah tak percaya daripada kerajaan. Akhirnya rakyat akan buat tindakan sendiri. Ini yang kita takut. Yang berlaku di Afrika, yang berlaku di Europe, yang berlaku di negara-negara Arab dan sebagainya. Alhamdulillah rakyat Malaysia ini sangat law abiding society. Kita patuh pada kerajaan lockdown, kita lockdown, kerajaan suruh duduk rumah, kita patuh pada kerajaan. Tapi everything has its limit. Ini yang kita bimbang ini. Kalau dah tak makan, anak tak makan ini, saya risau rakyat akan buat tindakan yang luar daripada kebiasaan. Wallahualam. Ya, baik. Jadi itu dia pengakhiran dan juga kesimpulan dalam diskusi kita dalam Wacana Sinar edisi yang ke-279 berkaitan dengan krisis tiga serangkai, politik, ekonomi dan kesihatan. Dan kita mengharapkan ada satu penyelesaian yang pantas dalam situasi ini, kerana kalau semakin lama kita bawa ke hadapan, maka masa depan rakyat itu mungkin akan sedikit pudar berbanding dengan situasi sekarang ini yang ramai melalui dalam keadaan yang penuh kesugulan dan juga kesayuan. Dan ramai juga sebenarnya yang kehilangan orang yang tersayang dalam proses kita ke arah itu. Apapun kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Timbalan Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM, itu Cik Syarin Hamidun, dan kita juga ucapkan terima kasih kepada pengerusi Pertubuhan Pembela Islam Pembela Cik Aminuddin Yahya, dan juga pengerusi Gabungan Pertubuhan Masyarakat Sivil Malaysia bagi proses semakan berkala sejagat maksa, itu Encik Luqman Sharif Alias. Terima kasih sekali lagi pada panel. Dan sekali lagi salam awal Muharram diucapkan kepada semua panel kita, dan diharapkan untuk tahun baru Islam ini kita akan dapat menganjak sesuatu yang baru dan kita akan dapat melahirkan dan juga menzahirkan sesuatu yang lebih baik dan juga baru selepas ini, insya-Allah. Dan apabila saya bercakap tentang kehilangan, maka di akhir ini kita bawakan sebuah video tentang kehilangan. Kita tahu bahawasanya setiap hari kita mendengar kabar orang yang terdekat dengan kita yang pergi meninggalkan kita disebabkan COVID-19, dan antara yang terkesan yang menyatukan kita rakyat Malaysia adalah pemergian Allahyarham Siti Raisuddin semalam. Jadi sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada mereka yang telah meninggalkan kita semua. Okey, dan kita akhiri dengan video ini khas belasungkawa. Dan kita mengharapkan anda semua terus kuat dan juga tabah mengharungi hari-hari yang seterusnya, dan yang paling utama sentiasa terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, jaga diri dan sentiasa berada di rumah kalau tidak ada keperluan untuk anda keluar di rumah. Kita akhiri dengan video ini bagi pengakhiran dan juga penutup bagi Wacana Sinar edisi yang ke-279. Saya Hani Hamid. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين